Hai guys, selamat berjumpa kembali bersama dengan Cikgu Adis. Pada kali ini, Cikgu Adis akan fokuskan bagaimana cara nak menjawab kertas 3, sejarah kertas 3 anda yang telah dimulakan pada tahun 2013, ya, 2013. Right. Dan anda adalah kumpulan terakhir yang akan mengambil exam kertas 3 ini, ya, pada tahun 2020. Now, bagaimanakah yang penting? Apa specialnya kertas 3 ni? Nah, yang pentingnya kertas 3 ini ialah kerana dia adalah kertas open book test. Apa maksud open book test ni, Cikgu Adis? Open book test ini maksudnya ialah anda boleh membawa sebanyak mungkin bahan buku yang photostat, yang anda tulis tangan dan sebagainya. Anda boleh bawa masuk ke bilik peperiksaan untuk anda tiru dalam masa 3 jam yang disediakan kepada anda. Biar tirulah sebanyak mungkin dan sebagainya. Dan now, ya, pada Februari 2021 ini anda akan menjawab soalan yang datangnya daripada buku ini. Ya, buku sejarah tingkatan 5 plus dengan buku Kebat Kuasai Kebat melalui tema, ya. Buku ini sangat penting untuk anda bawa masuk untuk anda jawab bahagian Kebat terbaik. Right now, stay tune bersama dengan Cikgu Adis. Kenapa? Sebab Cikgu Adis akan kongsikan kepada anda apakah soalan-soalan yang boleh ditanya dalam kertas 3 anda, yang mana tugasan umumnya sudah pun keluar pada 16 Januari baru-baru ini. Dan sudah tentunya anda sekarang sedang mencari bahan atau belum mencari bahan. Ini adalah salah satu daripada persediaan anda bagaimana cara untuk menjawab kertas 3. Right, now kita teruskan. Right, kertas 3. Ya, formatnya open book test. Simple, sangat mudah. Yang sangat penting, ya. Right, kertas 3 adalah penentu awak lulus ke, gagal ke, cemerlang ke dalam sejarah. Sebab di sinilah terletaknya 20% markah anda. Dan ingat, Cikgu Adis beritahu, ya, sekiranya anda tidak hadir salah satu daripada kertas 1 ke, kertas 2 ke, kertas 3, anda dikira gagal. Kalau gagal sejarah, maksudnya anda tidak akan dapat sijil. Ya, right now kita teruskan. Anda dah sedia? Right now, ini adalah format. Alright, perhatikan format ini. Right, format ini adalah format SPM yang sebenar, dan ini adalah contoh bagaimana kita nak merangka, bagaimana nak jawab. Alright, now sebenarnya kertas 3 ni mungkin mempunyai 10 soalan, mungkin mempunyai 9 soalan, mungkin ada 8 soalan, mungkin atau 7 soalan. Ya, dalam SPM ulangan baru-baru ini pada Julai baru-baru ini dikeluarkan 7 soalan. SPM tahun lepas ada 8 soalan. So, berapa pun bilangan soalan yang keluar, itu bukan tugas kita. Cikgu pun tak tahu berapa soalan yang akan keluar. Tugas kita ialah jawab yang sebaik mungkin untuk mendapat markah yang terbaik. Okay guys, kita ready untuk ini. Right. Katalah soalan ada 10. Bagaimana cara kita nak bahagikan masa? Awak dah tahu dah, nak jawab kertas 3 ada 3 jam saja. Bahagi 2, 1,5 jam yang awak copy buku teks, 1,5 jam untuk anda jawab bahagian Kebat, kemahiran berfikir anda. Itulah cara yang terbaik. Right, antara banyak-banyak ini, bahagian yang awak copy buku teks biasanya 60%, 40% datangnya daripada soalan berasaskan Kebat. Okey, jelas? Right, now ini Cikgu Adis buat analisis kertas 3 bermula tahun 2013 sampai sekarang. Cuba tengok. Right,
betul seperti yang diramalkan. Kita bermula dengan tema 12 tingkatan 5 bab 9. Kita tutup tahun 2020 dengan tema yang sama, bab yang sama, tapi tajuk yang berbeza. Okay guys, stay tune with me. Right, kita tengok soalan yang keluar baru-baru ni. Okay, dalam tema tugasan umum baru-baru ni, tema umum Malaysia dan kerjasama masyarakat antarabangsa berkenaan dengan Perang Dunia Pertama, juga dikenali sebagai The Great War, Perang Besar yang pernah diketahui oleh manusia. Right. Perang tersebut juga menandakan bermulanya konflik antarabangsa yang lain dan meninggalkan kesan yang besar terhadap dunia. Ini adalah antara clue yang diberikan oleh lembaga peperiksaan sebagai persediaan kepada anda calon-calon SPM ya, Februari 2021 ya, Februari 2021. Ini adalah sebagai langkah persediaan untuk anda mencari bahan-bahan yang sesuai dan berkaitan. Right. Sekarang kita fokus kepada bagaimana cara untuk memahami soalan ini. Apakah yang dikehendaki dalam soalan ini guys? Alright, stay tune. Kita tengok yang ini. Alright. Apa clue utama dalam soalan ini ialah berkenaan dengan Perang Dunia Pertama. Right, itu clue yang pertama. Untuk cari bahan, carilah sebanyak mungkin bahan yang berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Alright. Now, apa lagi? Yang penting ialah konflik antarabangsa. Right, cari bahan yang berkaitan dengan konflik antarabangsa sebanyak mungkin. Konflik antarabangsa. Kita ada banyak konflik kan? Kita ada konflik apa? Blok dunia, perang dingin ya. Kita ada konflik-konflik lain dan sebagainya, dan juga bagaimanakah konflik ini boleh meninggalkan kesan yang besar terhadap dunia. Ingat, nak jawab soalan kesan mesti PES. Ingat itu PES. PES, bukan PES yang kita buat makan tu. Ya. PES tu maksudnya politik, ekonomi, sosial. Kesan mesti dilihat daripada 3 aspek itu, iaitu politik, ekonomi, sosial. Alright guys, kita teruskan dalam lagi. Kita bedah soalan ini. Bagaimana cara nak jawab soalan ini? Alright. Apa persediaan yang perlu anda calon-calon lakukan apabila anda mendapat tugasan itu? Yang pertama, berbincang dengan guru dan rakan. Bincang pasal apa? Bincang pasal apa maksud tugasan tadi, ya, apa bahan yang perlu dicari dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menjangkakan soalan-soalan spesifik. Right? Jangkakan soalan-soalan spesifik. Right? Nanti Cikgu Adis berikan idea apakah soalan-soalan yang Cikgu Adis jangkakan akan ditanya dalam exam anda nanti. Alright. Yang ketiga, anda juga perlu mengumpul bahan-bahan yang terdiri daripada pelbagai sumber. Mungkin anda wajib membawa buku teks ke bilik peperiksaan. Selain itu, boleh cari buku-buku kebat yang sesuai dan sebagainya. Selain itu, boleh cari bahan-bahan yang sesuai yang ada di internet, print out ya, binding dan sebagainya, buat cantik-cantik, kemudian letak tag tepi ya bahagian itu supaya anda dapat mencari bahan itu dengan cepat dan selamat ya. Kemudian yang kelima, sediakan nota ringkas berkaitan dengan tajuk itu, buat penanda, highlightkan buku teks dan sebagainya supaya anda mudah mencari bahagian mana yang perlu anda salin. Kemudian yang ketujuh, sediakan skrip jawapan kalau ada. Sediakan skrip jawapan terutamanya di bahagian nilai dan iktibar dan rumusan itu awak dah boleh jawab dekat rumah dah. Sebab 15 markah itu mesti di tangan anda. Alright. 2 soalan itu terus jawab di rumah. Bila masuk exam, dalam bilik peperiksaan anda salin sahaja. Simple. Right. Now, dan yang terakhir, anda mesti hadiri kelas simulasi kertas 3 yang diadakan di peringkat sekolah masing-masing. Ini sangat penting ya, sebagai persediaan anda menghadapi peperiksaan kertas 3 yang sebenar pada 25 Februari nanti. Cantik guys? Alright. Sedia untuk seterusnya? Jom bersama dengan Cikgu Adis. Alright, now kelemahan calon. Ni kelemahan anda ketika menjawab soalan kertas 3.
Yang pertama, anda tak faham apa soalan nak? Okey, tak faham soalan itu satu kelemahan yang sangat besar. Right? Soalan tanya kerbau, awak jawab pokok pisang. Habis cerita. Alright, dapat markah tak? Okey, soalan tanya kerbau, pokok pisang awak jawab, dah tak ada, kosong markah. Tu maksudnya. Yang kedua, calon campur aduk jawapan, cabaran dan langkah. Kat sekolah cikgu ajar dah, cabaran lain, langkah lain. Buat yang berbeza mengikut kehendak soalan tu. Jangan campur-campur, ya. Buat dalam bentuk perenggan, jawab dalam bentuk perenggan. Cantik-cantik, gunakan formula yang cikgu ajar dekat sekolah. Alright, yang Cikgu Adis terangkan tadi pun cantik. Alright, yang ketiga, calon tidak menulis aspek-aspek penting rumusan. Rumusan di bahagian nombor yang terakhir, soalan terakhir guys. Walaupun dia keluar rumusan sempoi, tapi mesti ada 3 benda yang perlu anda tulis, iaitu pengetahuan, nilai ataupun iktibar ataupun unsur patriotisme, dan yang terakhir sekali harapan. Okey, bagaimana cara nak jawabnya? Stay tune bersama dengan Cikgu Adis, sebab Cikgu Adis akan tunjukkan contoh kepada anda bagaimana cara untuk menjawab bahagian tersebut. Alright, now yang keenam, calon tidak menulis jawapan dalam bentuk esei. Ini juga adalah salah satu kenapa anda calon-calon tidak dapat markah penuh dan tidak dapat markah pun sekiranya anda menjawab dalam bentuk poin dan sebagainya. Tidak ada markah, kosong markah. Okay, so careful. Right now, calon tidak cekap menyalin bahan yang dibawa. Awak bawa banyak bahan rujukan, bawa buku itu, bawa bahan fotostat dan sebagainya, tapi tak tahu nak cari dekat mana. Tu juga satu masalah. Right? So, anda kena tahu bagaimana, di mana untuk mencari bahan-bahan yang sesuai dengan soalan yang ditanya. Itu sangat penting guys. Alright, now, okay, kita teruskan. Ini adalah antara contoh, right? Antara contoh yang Cikgu Adis, contoh set pertama, soalan-soalan. Mungkin soalan itu, yang pertama, mungkin soalan tanya tentang situasi politik yang berlaku di Eropah pada abad ke-20. Mungkin. Soalan yang kedua, mungkin soalan tanya apakah faktor-faktor berlakunya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Ketiga. Dan soalan juga mungkin tanya tentang apakah kesan daripada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Ketiga. Mungkin juga soalan tanya berkenaan dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB. Apa peranan PBB? Mungkin juga soalan tanya apakah sumbangan Malaysia dalam PBB, dalam usahanya untuk mengelakkan berlakunya peperangan. Okey. Now, di samping itu, ini semua buku teks ya, dalam buku teks ya, right? Kemudian mungkin juga soalan tanya soalan kebat, cabaran, ya, pelbagai cabaran yang dihadapi Malaysia dalam menjamin keamanan negara. Contohnya cabaran dan bagaimana langkah mengatasi. Soalan seterusnya mungkin soalan tanya, apakah nilai yang anda perolehi, ya, yang anda pelajari, ya, daripada tajuk yang anda kaji tersebut. Apa tajuk dia? Tajuknya ialah tentang konflik antarabangsa. Apa maksud konflik antarabangsa tu? Konflik antarabangsa maksudnya peranglah, ya, apa saja benda yang menjurus kepada huru-hara di dunia. Alright, now yang ke-8, contohnya buat rumusan tentang tajuk yang dikaji. Rumusan dengan nilai ni Cikgu Adis dah bagi tahu tadi, boleh buat di rumah, kemudian salin saja dalam bilik peperiksaan nanti. Okey, itu set yang pertama. Mungkin juga boleh ditanya berkenaan dengan blok dunia, ya, dan juga perang dingin sebagai kesan daripada Perang Dunia Kedua. Mungkin. Right, ini contoh set yang kedua yang Cikgu Adis berikan di sini sebagai salah satu daripada cara untuk membuka minda anda calon-calon SPM Februari 25, ya,
untuk menjawab kertas 3. Ini adalah antara contoh soalan yang Cikgu Adis kemukakan, ya. Right. Kemudian kita pergi pada kebatnya. Mungkin juga contoh ini, apakah yang boleh negara-negara di dunia lakukan bagi mewujudkan keamanan sejagat? Apa maksud sejagat tu? Sejagat tu bukan maksudnya jeragat, ya. Sejagat tu maksudnya dunia. Alright. Now, kemudian konflik antara bangsa tu ada kesan tak kepada negara kita? Right? Kat mana nak cari jawapan ni? Jawapan ni tak ada dalam buku teks. Anda boleh gunakan buku kebat yang ada. Okay. Now, kemudian iktibar dan juga rumusan. Sama je. Mana-mana soalan, dua soalan yang terakhir, mesti ada benda ni. Okay. So guys, untuk 10-15 markah anda jawab je kat rumah. Salin terus. Right? Okey, kita pergi pada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ni dia. Okey, daripada dua contoh tadi, Cikgu Adis lebih suka pada contoh yang ketiga ni. Who knows? Right? Kita ramalkan saja, kita jangkakan saja untuk membantu calon-calon di luar sana, anda di luar sana, bagaimanakah idea? Apakah idea untuk menjawab kertas 3 pada tahun ini? Ya, latar belakang, faktor, peristiwa dan kesan, okey. Kemudian pergi pada yang kelima, konflik, alright. Okey, ni cantik soalan nombor 5 ni. Sejauh manakah konflik tersebut boleh menjadi punca kepada perang pada masa depan? Mungkin ada perang dunia ketiga. Pelbagai konflik di dunia yang berlaku pada hari ini, sama ada di Amerika Syarikat, di Timur Tengah, ataupun di bahagian Asia Tenggara kita sekarang pun, pelbagai konflik yang berlaku. Dan mungkin itu juga boleh membawa kepada peperangan masa depan. Alright? Dan of course, Cikgu Adis kata dua soalan yang terakhir ialah iktibar ataupun nilai dan juga rumusan. Alright? Now, contoh soalan. Bukan contoh soalan, contoh jawapan. Ni dia, contoh jawapan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan bagi mewujudkan keamanan di dunia. Right? Ini adalah antara cadangan Cikgu Adis, ada 15 jawapan. 10 markah je pun. Right? Alright. Kemudian kita teruskan. Ini juga contoh dia. Cikgu Adis berikan contoh. Right? Contoh jawapan, cabaran dan juga langkah. Kali ini Cikgu Adis nak kongsikan contoh soalan dan juga contoh jawapan harapan kepada pemimpin dunia supaya keamanan dunia ini dapat dikekalkan. Ini adalah cadangan 15 jawapan, right? Cikgu Adis kemukakan untuk 10 markah. Ini cara kita menjawab, bukan salin yang ini, salin dalam bentuk esei lengkap. Okey, nak tengok contoh tak? Bagaimana cara nak jawab soalan iktibar? Right? Bagaimana nak jawab soalan iktibar? Iktibar biasanya 10 markah, ya. 10 markah. Bagaimana cara nak jawab soalan? Ini contoh dia. Ni dia, ya. Fokus kat sini. Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji. Dah boleh salin dah ni. Bawa aja jawapan ni ke bilik peperiksaan. Okey, dah boleh salin dah. Ini memang confirm dapat markah. Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji ialah kita perlu sedar akan pentingnya keamanan. Dah dapat markah. Okey, macam mana huraian dia? Hal ini kerana peperangan menyebabkan ketidakstabilan politik berlaku, 1 markah. Dan gunakan kata hubung untuk huraian. Lanjut guys, alright? Negara menjadi huru hara. Alright. Keadaan ini menjelaskan kehidupan rakyat yang menjejaskan kehidupan rakyat yang membawa kepada kebuluran dan kematian. Ini apa ni ayat ini? Huraian lanjut. Okey, contoh, kita perlu menolak keganasan. Sekarang konflik perlu diselesaikan melalui perundingan. Impaknya, nampak tak impak ni? Impak ni, contohnya apa ni impak ni? Impak ni ialah influence. Alright, bahagian sini anda mesti dapat 1 markah. Alright? Hal ini penting kepada kita agar sentiasa memupuk semangat saling menghormati dalam diri supaya dapat mengekalkan keamanan negara dan juga dunia.
Itu adalah inference yang perlu kita tulis dalam setiap ayat. Alright, ini berkenaan dengan iktibar. Now, kita pergi pada bagaimana cara nak sediakan rumusan, guys. Ini yang terakhir, ya. Soalan yang terakhir berkenaan dengan rumusan. Ini cara menjawab, mesti ada pengetahuan, mesti ada nilai murni, mesti ada unsur patriotisme dan juga harapan untuk dapat 5 markah. Cantik. Boleh salin? Right? Ini adalah jawapan kepada kertas 3 anda untuk 2020. Februari 21. Alright. Now, mula dengan pengetahuan. Dari sini dah dapat berapa markah? Dah dapat 3 markah di sini. Kat sini dah dapat berapa? 1 markah dan sebagainya. Dan keseluruhannya 5 markah untuk bahagian rumusan. Okay, guys? Right. Now, anda faham bagaimana sekarang nak tulis iktibar dan juga rumusan? Okay. Right? Maka itulah cara yang Cikgu Adis bedah kepada anda, bentangkan kepada anda bagaimana sebenarnya untuk menjawab kertas 3. Susah ke mudah? Siapa kata mudah angkat tangan? Siapa kata susah angkat tangan? Right? Okey. Now, sekarang semua terpulang kepada anda calon-calon Februari 21, ya, bagaimana cara nak menguasai sejarah kertas 3 dengan mudah. Right? Okey. Now, ini adalah buku teks anda, right? Kemudian ini untuk kebat, ya. Contoh buku kebat yang ada, right? Okey. Right? Okey, itu saja untuk kertas 3 dan selepas ini kita kembali bersama dengan Cikgu Adis untuk slot yang seterusnya. Bye-bye.